Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Rakyat perlu mengundi, tidak mengundi boleh menjadi dosa, kata Abdul Hadi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menasihatkan semua rakyat Malaysia keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-15 kerana ia adalah kewajipan, malah hukumannya boleh menjadi dosa. Jelasnya, keengganan mengundi boleh menjadi dosa dalam konteks berdiam diri dalam perkara yang benar atau perkara yang salah. Ujarnya, rakyat perlu melantik pemimpin untuk mewakili mereka, seterusnya membentuk kerajaan yang baik untuk mentadbir negara. Dalam amalan demokrasi moden, rakyat diberikan peluang untuk menentukan kepimpinan negara berdasarkan pengundian melalui saluran pilihan raya bagi memilih dasar kerajaan, dan pemimpin yang mewakili akan menentukan dasar serta amalan kerajaan. Maka mereka yang menjadi pengundi juga terlibat bagi memenangkan atau mengalahkan, bersetuju atau tidak bersetuju dengan kekurangan undinya adalah menentukan pendiriannya. Mereka juga terlihat dalam menentukan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, sama ada benar atau salah. Jika mereka berdiam diri terhadap perkara yang benar, maka hukumannya adalah berdosa, dan jika berdiam diri dalam perkara yang salah juga adalah dosa. Jelasnya menerusi perkongsian di Facebook pada Khamis. Beliau yang juga ahli Parlimen Marang perkongsikan sejarah umat Islam yang boleh diambil iktibar, yang mana dunia menyaksikan penindasan terhadap umat di bumi Palestin apabila bangsa Arab meninggalkan perintah Allah agar mempertahankan Islam dan tanah sucinya. Sehingga sekarang umat Islam di Palestin masih memikul akibatnya yang perlu diambil iktibar. Almarhum General Mahmud Syed Katab dari Iraq yang datang berperang di Palestin pada tahun 1948 pernah menceritakan dalam satu bukunya bahawa beliau menyaksikan ramai dalam kalangan bangsa Arab yang berpeluk tubuh dan bergembira sahaja tanpa mempedulikan apa yang berlaku pada peringkat awalnya. Maka setelah itu mereka menghadapi suatu bencana apabila dijajah dan diperhambakan secara nyata dan halus, sehingga mereka menjadi bangsa yang dihinakan walaupun kaya-kaya, ujar Abdul Hadi. Katanya, bencana yang berlaku dalam pelbagai keadaan seperti penularan wabak, kesukaran mencari rezeki, pengangguran, kezaliman, rasuah, penipuan, kenaikan harga barangan, keruntuhan akhlak, gejala dadah, jenayah dan bencana alam. Ini adalah satu amaran Allah supaya pun kita bangkit mencegah kemungkaran yang semakin banyak, laksana banjir sehingga masuk ke dalam bilik rumah. Langkah untuk mencegahnya ialah dengan memilih kerajaan yang benar-benar menunaikan amanah Allah, iaitu sebuah kerajaan yang berakidah, beriman dan berakhlak, bukan sahaja memandang dari sudut ekonominya. Akan tetapi sekiranya tidak mempunyai iman dan akhlak, maka ekonomi juga akan runtuh, politiknya pula zalim dan menipu, lantas tiada keamanan dan keselamatan lagi tambahannya. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. GTA pertimbang kerjasama dengan PN hadapi PRU15, kata Tun Dr. Mahathir. Putrajaya, Gerakan Tanah Air GTA sedang menilai kemungkinan mempertimbang kerjasama dengan Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 ini, kata Tun Dr. Mahathir. Pengurusi penajah GTA Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pihaknya bersedia bekerjasama dengan PN yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin jika gabungan itu sependapat dengan GTA serta tidak terbabit dengan perkara yang bertentangan dengan dasar dan prinsipnya. Itu kita nak timbang, tengoklah kalau mereka sependapat dengan kita, tidak terbabit dengan benda-benda yang bertentangan dengan dasar dan prinsip kita. Kita mungkin ada kerjasama dengan mereka, katanya pada sidang media di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Muhyiddin bahawa pihaknya akan meneliti keputusan berhubung kerjasama dengan GTA dan PRU dalam PRU 15 kelak. Minggu lalu, Dr. Mahathir dilaporkan berkata GTA bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti politik yang sebulu dengannya, iaitu parti yang menentang UMNO. Beliau juga dilaporkan berkata GTA bersedia mempertimbangkan kerjasama dengan bekas partinya.
Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang dipimpin Muhyiddin. Kita harus fikirkan pengkhianat mana yang lebih besar, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. 4 tokoh Perlis bakal wakili Bersatu dalam PRU 15. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Perlis memberi bayangan akan mengetengahkan semula nama besar parti itu yang pernah mewarnai dunia politik tanah air suatu ketika dahulu untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Nama seperti bekas ahli parlimen Kangar yang pernah menjawat jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri antara 2006 dan 2008 dan kini menjadi ahli majlis pemimpin tertinggi Bersatu, Tan Sri Muhammad Radzi Sheikh Ahmad, dan bekas Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar yang pernah menjadi ahli parlimen Padang Besar, Tan Sri Azmi Khalid, adalah yang dijangka membuat kemunculan Bersatu dalam arena politik sekiranya pimpinan Bersatu Pusat menghendaki semula kemunculan mereka. Pengurusi Bersatu Negeri Perlis Abu Bakar Hamzah berkata penyertaan semula mereka dalam PRU akan datang bagaimanapun akan dilihat kepada keperluan parti itu dalam usaha untuk menangani kerusi yang dipertandingkan di negeri itu kelak. Walaupun mereka ini dianggap sebagai veteran, tetapi mereka mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam politik dan dahulunya mereka ini adalah UMNO, namun sekarang berada dalam Bersatu dan dalam hal ini tidak mustahil berkemungkinan Tan Sri Muhammad Radzi kembali semula ke Parlimen Kangar. Kita dah pernah bersua kerana Tan Sri Muhammad Radzi juga seorang yang mengaturkan perlembagaan Bersatu selain menjadi 4 Bersatu, dan kita pernah menyuarakan hasrat kita untuk membawanya kembali ke gelanggang pilihan raya, tetapi orang lama ini dia punya sentimental dan santainya masih tetap ada lagi untuk berada di belakang tabir politik. Namun jika Bersatu Pusat mencadangkan beliau untuk bertanding semula, apakan daya mereka harus kembali ke gelanggang pilihan raya kerana nama besar ini perlu membantu untuk memenangkan kita punya calon dan parti, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis pelancaran sayap Bersekutu Bersatu peringkat negeri Perlis di perakarangan sebuah hotel di Kuala Perlis di sini semalam. Abu Bakar berkata selain nama 2 tokoh politik itu, bekas ahli parlimen Arau Datuk Seri Syed Razlan Putra Jamalul Lail dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Sena pada 2008 hingga 2018 Abdul Jamil Saad juga berkemungkinan akan membuat kemunculan semula. Kadang-kadang bekas ahli parlimen dan adun ini sudah kita berehat dan bergantung kepada keadaan. Dan seperti yang saya katakan, jika kita ingin kerusi parlimen di Perlis ini dapat dimenangi oleh Bersatu, kita mungkin akan letak calon veteran di kerusi berkenaan. Saya lihat mereka, terutama Tan Sri Muhammad Radzi, Tan Sri Azmi dan Datuk Seri